akan belajar senang saja. Cikgu harap kamu tidak bosan belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang karangan rasmi, yaitu penulisan surat kiriman rasmi. Sudah sedia semua? Sedia. Tidak lama, lepas ini cikgu akan bagi kamu bekerja sedikit. Boleh? Boleh, cikgu. Sini, pengenalan yang pertama dekat sini adalah surat kiriman rasmi adalah surat yang ditulis secara formal untuk tujuan rasmi ataupun tujuan-tujuan yang penting sahaja. Surat ini biasanya ditujukan kepada individu yang berautoriti seperti cikgu, pengetua ataupun jabatan kerajaan. Jadi bahasa yang kita gunakan untuk menulis surat kiriman rasmi ini memang wajib menggunakan bahasa baku, sopan dan juga teratur. Jadi kelas, sekali lagi cikgu tanya, surat kiriman rasmi ini biasanya kita tujukan kepada siapa kelas? Guru lagi? Pengetua. Jabatan kerajaan. Bagus. Okey. Ingat surat kiriman rasmi ditujukan untuk orang-orang penting dan bertujuan untuk hal-hal penting sahaja. Boleh? Boleh. Seterusnya kita bergerak kepada ciri-ciri surat kiriman rasmi. Baik, ciri-ciri surat kiriman rasmi yang pertama adalah ia ditulis dalam format tertentu. Dia mesti ada tajuk, alamat penerima dan pengirim, seterusnya tarikh, tanda tangan dan sebagainya. Jadi penulisan surat kiriman rasmi tadi seperti yang cikgu bagi tahu, ia mesti menggunakan bahasa baku. Tidak boleh menggunakan sebarang singkatan atau bahasa pasar. Contoh, kamu tulis surat kepada cikgu. Cikgu, kamu nak bagi tahu cikgu kamu tidak datang sekolah. Kamu mesti bagi tahu cikgu menggunakan bahasa baku. Kamu tidak boleh bagi tahu cikgu menggunakan bahasa. Contoh, cikgu, saya tidak boleh datang. Cikgu, saya tak boleh datang. Kamu tidak boleh menggunakan perkataan tak dalam surat. Jadi mesti menggunakan tidak. Boleh? Boleh. Jadi seterusnya tujuan penulisan surat mestilah jelas dan spesifik. Contohnya, kamu mesti menggunakan perkataan memohon, mengadu atau memberi maklum. Contoh kalau kamu tidak mau datang sekolah ataupun kamu tidak dapat datang sekolah. Dan nada yang digunakan dalam penulisan surat formal itu mesti menggunakan nada yang formal dan juga sopan. Faham? Faham, cikgu. Ya, seterusnya kita bergerak kepada tujuan penulisan surat kiriman rasmi. Jadi sebelum itu cikgu tak nak kamu mengantuk. Jadi cikgu nak salah seorang daripada kamu membaca apa itu tujuan surat kiriman rasmi, boleh? Boleh. Cikgu nak Anisha untuk cikgu. baca terlebih dahulu. Boleh Anisha? Boleh. Cuba kamu Berdiri, baca. Anisha. Semua kan cikgu? Ya, baca semua. Okey, yang pertama adalah memohon kebenaran atau cuti. Dan yang kedua, membuat aduan atau laporan. Dan yang ketiga, memohon sumbangan. Dan yang keempat, menjemput untuk menghadiri majlis. Yang terakhir, memberikan maklumat kepada pihak tertentu. Okey, cikgu, itu saja. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Jadi boleh kamu bagi. Jadi faham apa itu tujuan penulisan surat rasmi sudah? Faham. Kita mesti membuat penulisan surat rasmi itu menjadi lebih spesifik dan jelas tujuan penulisannya. Boleh? Boleh. Seterusnya, oke. Di sini ini adalah contoh karangan surat kiriman rasmi yang saya cari untuk kamu supaya kamu tahu apa bentuk sebenar surat kiriman rasmi. Okey, di sini bahagian atas ini kamu perlu menulis alamat pengirim, iaitu alamat kamu sendiri. Lepas tu kamu letakkan garisan untuk memisahkan alamat kamu dengan alamat orang yang menerima surat. Bahagian kedua ini adalah alamat penerima. Contoh, kamu menulis surat kepada cikgu kamu, alamat kedua ini adalah alamat cikgu kamu ataupun alamat sekolah. Selepas itu, kamu perlu menulis tarikh surat kamu itu sebaris dengan alamat akhir alamat penerima kamu. Sebaris dengan tarikh yang kamu tulis itu mesti sebaris dengan baris akhir alamat penerima surat. Selepas itu, bawah alamat penerima kamu atau alamat cikgu kamu itu, kamu mesti meletakkan
panggilan hormat penerima seperti tuan ataupun puan. Dia mesti ditulis di bawah alamat penerima dan letakkan koma pada hujung panggilan hormat kamu itu. Paham? Paham, cikgu. Seterusnya, di bawah panggilan hormat itu kamu mesti menulis perkara ataupun tajuk surat kamu itu supaya sebelum orang menilai isi surat kamu itu, mereka tahu apa tujuan utama kamu menulis surat itu. Dan di bawah sebelum itu, setiap huruf pertama perkataan yang kamu tulis, sebagai contoh dekat sini dia menulis meminta. Meminta M pertama dia itu mesti menggunakan huruf besar. Di sini dia menulis meminta kebenaran mengadakan malam perkemahan SKSM 2002. Ini surat yang lama lah sudah. Jadi setiap huruf pertama pada setiap perkataan yang kamu tulis itu kamu mesti menggunakan huruf besar. Dan seterusnya di bagian perkara kamu itu kamu mesti meletakkan nomor ataupun dan ditulis di tepi surat. Hanya perenggan kedua dan seterusnya sahaja kamu mesti letak nomor. Tapi jangan meletakkan nomor bermula daripada 1. Kamu mesti bermula daripada nomor 2, 3 dan juga seterusnya. Kalau masih banyak isi yang kamu nak terangkan. Jadi penulisan surat ini kamu tengok panjang ke tidak isi penulisan itu? Tidak. Jadi seperti yang awal cikgu bagi tahu tadi, surat yang kamu tulis ini mesti jelas dan spesifik. Sebab kalau kamu tulis panjang sekalipun, orang yang menerima surat itu dia tidak akan membuang masa dia baca surat itu panjang-panjang. Okey, di sini dia bagi tahu dengan segala hormatnya dia memperkenalkan diri terlebih dahulu walaupun dia sudah menulis alamat penerima. Di sini dia bagi tahu dengan segala hormatnya saya sebagai setiausaha persatuan dia ingin meminta kebenaran untuk mengadakan malam perkemahan SKSM pada dia bagi tahu hari kejadian, tarikh dan juga tahun. Dan yang kedua dia mulakan dengan nomor yaitu 2 perpuluhan, lepas tu dia terangkan perkara dia. Malam perkemahan itu akan bermula, dia bagi tahu jam berapa hingga jam berapa dan bila hari akhir untuk kejadian itu. Seterusnya begitu juga dia bagi tahu di sini sehubungan dengan itu juga dia ingin menjemput orang yang menerima surat ini. Sebagai contoh, dekat sini dia cakap sehubungan dengan itu juga saya ingin mengundang puan untuk merasmikan perkemahan ini. Benda pertama dia tulis, dia meminta kebenaran, lepas tu dia bagi tahu bila tarikh hari kejadian itu. Dan hari kedua, perkara yang kedua dia bagi tahu pukul berapa kejadian itu bermula dan berakhir sampai jam berapa. Seterusnya dia bagi tahu dia nak mengundang penerima surat ini untuk menghadiri majlis tersebut. Dan perenggan terakhir di sini dia bagi tahu harapan mengapa dia menulis surat itu, harapan apa yang dia harapkan daripada orang yang menerima surat itu. Jadi di sini dia cakap, saya berharap agar puan tidak menghampakan pihak kami. Atas kesudian puan untuk menghadiri majlis peresmian ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian. Jadi di sini dia berharap orang menerima surat itu dia dapat hadir ke majlis itu dan membantu mereka untuk meresmikan majlis tersebut. Dan pada bahagian akhir, kamu mesti bagi tahu yang menjalankan tugas. Sebagai contoh di sini dia adalah Setiausaha Persatuan Pengatap Sekolah. Okey, di bawah itu dia tulis, di bawah yang menjalankan tugas ini kamu mesti meletakkan tanda tangan. Di bawah tanda tangan kamu itu pula kamu letakkan nama penuh kamu di dalam kurungan, tapi mesti menggunakan huruf besar sepenuhnya. Di bawah nama kamu itu pula kamu mesti meletakkan jawatan dan juga apa nama kelab ataupun persatuan kamu, supaya mereka lebih tahu siapa yang buat surat itu sebenarnya. Boleh kelas? Boleh. Jadi di sini cikgu nak tanya kamu, faham tidak apa itu surat kiriman rasmi? Faham. Okey. Kalau boleh, cikgu nak Audrey bagi tahu cikgu dekat kotak pertama atau pembahagian atas surat ini, apa yang kamu perlu letak? Alamat siapa? Alamat pengirim. Pengirim itu siapa, Audrey? Alamat pengirim seperti
Saya lah cikgu. Bagus. Adisha pula. Bahagian kedua itu selepas alamat pengirim itu kan. Bahagian kedua nih, selepas garisan ini. Alamat siapa bawah sini? Adisha? Penerima. Alamat Penerima. Bagus. Okey. Jadi cikgu rasa itu sahaja penerangan dia. Okey, sekarang ini adalah tugasan kamu. Sudah faham kan apa itu surat kiriman resmi tadi? Paham cikgu. Jadi di sini cikgu nak ataupun cikgu bagi tahu kamu apa soalan ini nak sebenarnya, okey? Jadi di sini soalan dia nak Anda ingin memohon kebenaran untuk menggunakan dewan sekolah untuk mengadakan pertandingan permainan tradisional. Tahu kan apa itu permainan tradisional? Tahu. Okey. Jadi di sini dia nak kamu tulis surat rasmi kepada pengetua sekolah. Jadi kepada siapa kamu tulis kelas? Pengetua. Apa jenis surat yang dia nak? Surat kiriman rasmi. Surat kiriman rasmi. Jadi cikgu bagi kamu masa 15 minit untuk menghasilkan surat kiriman rasmi menggunakan fakta yang dia berikan itu. Dan selepas itu nanti cikgu nak kamu seorang-seorang datang ke depan, kamu bentangkan apa hasil perbincangan kamu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. 15 minit kamu bermula daripada sekarang. Macam mana perbincangan kamu? Semua berjalan dengan lancar? Ya cikgu. Yakin? Siap. Sudah yakin dengan jawaban? Yakin. Kalau macam tu, cikgu nak kamu datang ke depan, tulis jawapan kamu. Lepas tu, bentang. Kenapa kamu tulis macam tu? Boleh? Boleh cikgu. Okey, silakan. Siapa nak mula dulu? Audrey, boleh? Boleh cikgu. Nah, silakan. Cikgu nak kamu tulis alamat penerima. Dapat tidak kamu tulis dengan betul? Boleh cikgu. Senang saja cikgu. Silakan. Ya cikgu. Saya buat kat sini ya cikgu. Ya, boleh. Next, kepada guru. Betul tak cikgu? Lepas itu dia ada garis cikgu. Betul ke ada garis? Betul. Kenapa garis selesainya? Apa? Kita tidak ada pembaris. Terus juga di bawah tu kita letak apa? Tarik. Bukan tarik. Apa? Alamat penerima. Okey, bagus. Teruskan. Siapa yang menerima surat? Pengetua. Pengetua. Okey, tulis. Lepas tu kita tulis tarikh cikgu. Tarikh tu di bawah alamat pengirim ataupun macam mana? Ya, di bawah di sini cikgu sebaris dengan alamat penerima. Bagus. Okey, tulis. Yang ini cikgu. Bagus. Lepas tu kita Lepas tu? tulis yang ini cikgu. Tuan Tuan. Tuan tu untuk apa? untuk pengetua. Untuk pengetua itu adalah panggilan Hormat. Hormat. Lepas itu kita tulis tajuk cikgu. tajuk. Okey. Okey. Sudah. Dah cikgu. Okey, sekarang siapa pula nak tulis? Saya cikgu. Okey, teruskan.
Lepas habis penulisan ni, kamu getar macam mana, cikgu akan betul apa yang salah. Okey? Okay. Boleh saya tulis ini ke cikgu? Okay. Panjang betul kamu punya. Ya. Boleh berfikir tak seperti ini? So, yang kita nakkan menulis karangan ini perlu berfikir secara apa, Audrey? Logik. Logik dan juga kreatif. Okay cikgu, itu saja daripada saya. Okey, yang seterusnya siapa? Zain. Okay, teruskan Zain penulisan kumpulan kamu. Cepat sikit Zain. Okey, baik. Dah cikgu. Okey, bagus. Okay, boleh kamu terangkan dulu benar dulu. Bentangkan apa yang kumpulan kamu tulis. Okey, baik cikgu. Ini adalah untuk alamat penerima. Pengirim. Pengirim. Ini adalah nama wakil daripada kumpulan kami, Abdul Rachel, dan daripada Persatuan Permainan Tradisional dan alamat. Dan ini adalah alamat kepada penerima, iaitu pengetua sekolah menengah kebahasaan Bukit Tinggi. Dan ini adalah dan tarikh. Ini tarikh kami menulis surat ini. Ini adalah tuan untuk kepada pengetua dan isi-isi permohonan yang kami kemukakan kepada pengetua. Permohonan kami menggunakan dewan sekolah untuk membuat persatuan permainan tradisional pada 15 Disember 2025 pada dewan sekolah, dan digunakan pada tarikh 15 Disember dari pukul 8 pagi hingga pukul 1 tengah hari untuk menjalankan pertandingan permainan tradisional. Program ini bertujuan memberi pendedahan kepada murid tentang permainan tradisional serta menggalakkan penglibatan mereka dalam aktiviti unsur budaya. Dan kami akan mematuhi semua peraturan dan penggunaan dewan dan memastikan kebersihan serta keselamatan sepanjang program. Kami juga berharap agar tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah daripada tanda tangan daripada pengirim. Okey, bagus. Tangan. Okey. Silakan duduk. Okey, sekarang cikgu akan semak dan perbetulkan apa yang kurang daripada kumpulan kamu. Boleh? Boleh cikgu. Penulisan sudah bagus, sudah baik. Ini menunjukkan kamu faham apa yang kita belajar dari awal tadi. Tapi cikgu ada tengok beberapa kesalahan semasa kamu menulis. Tidak banyak, tapi masih boleh kamu perbaiki. Boleh? Boleh. Okey. Kesalahan yang pertama, dia bukan kesalahan tapi kesilapan. Okey. Di sini ini sepatutnya Oktober 20, kamu sepatutnya tulis dia macam ini. Menggunakan sepenuhnya huruf besar. Tak apa, kali ini cikgu maafkan. Itu adalah proses pembelajaran. Okey? Okey, yang kedua yang cikgu tengok tadi adalah ini, bahagian ini. Kenapa cikgu? Okey, kenapa? Dia sudah betul. Menggunakan sebuah huruf besar dekat bahagian depan kan? Ya. Kamu terlupa satu saja. Maka cikgu pun sudah habis. Nih, kamu mesti gariskan perkara itu. Itu menunjukkan itu adalah tajuk dan tujuan utama kamu menulis surat. Okey? Seterusnya, cikgu tengok dekat sini, semua bagus. Program ini tujuan pun sudah kamu nyatakan dengan
dengan bagus. Di sini sepatutnya kamu bagilah jarak sedikit dekat bagian sini. Aduh. Kamu Pandai. Nah, langkahlah satu garisan supaya nampak lagi kemas. Boleh? Oke, baik cikgu. Seterusnya tak ada lagi. Itu sajalah. Penulisan semua bagus. Alamat pengirim, alamat penerima, panggilan hormat semua ada. Cuma kamu tersilap dekat bahagian sini sahaja. Jadi itu sajalah kita punya pembelajaran hari ini dan syabas kepada kamu kerana dapat menghasilkan dan menulis surat kiriman rasmi dengan betul. Okey, itu sajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Dan nanti cikgu akan hantar ke rumah kamu dekat kita punya grup WhatsApp ataupun kumpulan kita lah di mana-mana laman sosial. Okey? Nanti cikgu akan hantar. Dan kerja rumah itu kamu mesti hantar minggu hadapan. Okey? Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelas. Terima kasih